Sekarang kita masuk sifat kalam. Dan sifat kalam ni dia perbahasan dia ada panjang sikit. Kalau samak bahasa tu ulama gerak cepat. Kalam ni ada. Kalam huwa sifatun azaliyatun qa'imatun bi dzatihi. Depan dia semua sama. Sifat yang bersifat azali, sifat azali qa'imatun bi dzatihi. Dia ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Huwa biha amir wa nahin wa mukhbir. Dengannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Ada orang datang? Anak Maulana. Masya-Allah. Datang lagi. Biha amir, di mana dengannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, dan dengannya Allah memberitahu kita. Pengkhabaran ni tak termasuk dalam suruhan ataupun tegahan. Allah beritahu kita ada nabi-nabi sebelum kita, itu pemberitaan. Abara anha mazmun ma auhahu ila rusulihi kal Quran wat Taurah wal Injil. Nazamun ma auhahu ila rusulihi kal Quran wat Taurah wal Injil. Mana Allah Subhanahu wa taala memberitahu secara munazam lah. Dia teratur lah, dia bukan haphazard, dia bukan secara tunggang langgang, tidak. Okey, yang mana Rasulullah nak kena decipher sendiri, bukan. Fa amma dalilu thubut. Dalil dia apa? Allah sebut dalam Quran jelas, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Taklima ni bila ada pengulangan tu penekanan. Memang betul hakikat Allah berbicara. Maksud dia bukan Jibril yang berbicara, bukan the burning bush tu yang berbicara kepada Nabi Musa, tapi memang Allah yang berbicara. Qauluhu ta'ala wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manaha. Ayat ni penting, ayat surah Taubah ayat 6. Kalau ada seorang musyrik yang meminta perlindungan daripada kamu dalam peperangan, dia surrender, kata tolonglah aku dah tak nak bergaduh dengan kau orang lagi, selamatkan aku. Aku tak nak gaduh, aku tak nak fight lagi, aku tak nak hentam, aku tak nak tentang kau lagi. Selamatkan aku. Allah kata apa? Okey, selamatkan dia sehingga dia dapat mendengar kalam Allah. Summa ablighu ma'manah. Kemudian sampaikan dia ke tempat yang selamat. Selamatkan dia untuk tujuan apa? Supaya dakwah sampai kepada dia. Sebab kadang-kadang golongan yang perangi kita ni, dia tak dengar pun apa kita nak cakap. Mesej tak sampai pun kepada dia. Jadi Allah kata, okey, selamatkan dia sehingga dia mendengar kalam Allah. Bila orang musyrikin dengar kalam Allah ni, dia dengar daripada langit ke? Ya ayyuhalladzi. Tak. Dia dengar, dia baca awal lain. Betul tak? Saya baca, awak dengar. Tapi bila awak dengar tu, awak dengar kalam Allah. Okey, awak dengar kalam Allah. Sebab tu ni, dia lebih selari dengan akidah Asy'ariyah sebenarnya. Contoh, bila saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalam saya ke kalam Allah? Susah kena jawab. Ini kalam Allah. Tetapi lafaz itu adalah okey, nanti kita akan bicara tentang kalam lafzi, kalam nafsi. Kita akan bicara benda ni. Dengar kalam Allah tu sampai dia jadi Muslim ke atau dengar saja? Tak dengar, lepas tu dia nak percaya. Kita tak boleh paksa. Dalam Islam tak ada paksaan. Cuma syarat nak kena sampaikan. Ayat ni penting sangat sebab awak kena tanya dia orang. Bila awak dengar surah Fatihah tu, awak dengar kalam Allah ke bukan? Dan suara yang keluar tu adalah suara Allah ataupun bukan? Of course no one will say itu suara Allah. Tapi Allah namakan dia sebagai kalam Allah. Kata-kata Allah itu. Tapi suara saya, lafaz saya. Tapi kalam tu kalam Allah. Macam apa? Quote. Quotation kan? Macam saya sampaikan apa awak cakap dengan orang lain. Tadi saya jumpa Amir kirim salam pada awak. Amir kata Assalamualaikum. So itu kalam siapa? Hakikat ni kalam you. I sampaikan dalam kata-kata I. Kalam dia tapi suara-suara ustaz. Kalam Allah. Isu lafaz, isu lain kalam lain. Nanti kita akan pergi dengan lebih lanjut. Sure, you quote me correctly, Ustaz. Hai menyampah. Okey. Wa minha ma thabata fil hadis as-sahih min anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatab lailatul mi'raji rabbahu jalla jalaluhu wa furdat idzaka alaihi salawatul khamsah. Dan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam diwajibkan solat waktu Isra Mi'raj tu, dan dia
berbicara dengan Allah. Okey, sekarang ni kita nak faham apa makna kalam, kan? Apa makna kalam? Kalam ni dia ada dua makna yang digunakan oleh orang Arab. Yang pertama, al-alfaz al-mu'abbiratu 'anil ma'na al-qa'im bin nafs. Kalam yang kita faham adalah sebutan-sebutan, percakapan yang menterjemahkan makna-makna yang ada dalam diri kita. Betul tak? Sebelum kita cakap, makna tu dah ada dulu. Betul tak? Lepas tu lafaz kita yang menterjemahkan makna tersebut. Maka kita kata fataqulu hadza kalam fasih wa kalamun wadih. Ada orang ni dia cakap bagus, perbicaraan dia sangat jelas. Kenapa kita kata jelas tak jelas? Sebab kadang kita punya idea jelas tapi cara kita cakap tak jelas. Betul? Kadang terbalik, idea kita tak jelas tapi boleh terkeluar tu jadi jelas pula. Maksud dia ada beza tak? Apa di dalam dengan apa yang di luar kadang-kadang tak sama. Sebab tu kita kata di dalam tu dipanggil kalam nafsi, di luar tu dipanggil kalam lafzi. Kalam di dalam diri dan kalam di dalam perkataan. Ini dua perkara yang tak sama. Tapi dua-dua dipanggil kalam. Sekarang ni semua tengah berkalam dalam minda masing-masing ni. Maybe you are rephrasing what I say. Oh, ini maksud dia. Ini maksud dia. Itu kalam tu. Tapi awak tak lafaz. Itu kalam juga itu. Apa bukti dia itu kalam? Bab ni geng Salafi suka hentam kita. Dia kata apa tahu? Okey, sorry, sebelum tu salam. Silakan. Jemput. Ada kerusi ekstra dekat dalam bilik. Kalau tak cukup, dalam bilik ada kerusi ekstra. Salam. Jemput. Ada burger, ada keropok, ada teh bunga, ada KitKat. Mungkin ada yang kata kenapa majlis ilmu hang ni makan-makan. Sebab saya faham ada daripada tempat lain, ada belum dinner dan sebagainya. Mereka bukan nak tidak menghormati majlis, bukan. Tapi kita kata apa? Kalau tengah lapar dengar pun susah. Tak faham kan? Mereka pun tak bising-bising kan? Boleh fokus kalau lapar. Ni jangan kekok macam tu jangan. Adab kita jaga. Bagus. Jadi kalam ada dua. Satu adalah kalam yang disebutkan sebagai menterjemahkan apa yang berada di dalam minda kita, dalam jiwa kita. Itu juga dinamakan kalam. Lagi satu adalah kalam yang kita tidak utarakan dalam lafaz, tetapi dia ada dalam jiwa kita sahaja. Itu juga dipanggil sebagai kalam. Apa bukti orang Arab menggunakan perkataan kalam ni untuk merujuk kepada dua-dua makna ni? Apa bukti? Di sinilah Asy'ariyah menukil daripada seorang ahli sastra Arab yang beragama Kristian. Tapi dia beragama Kristian tu tak penting. Dia orang Arab, dia pakar bahasa. Kita merujuk dia sebab dia pakar bahasa, bukan sebab dia orang Kristian. Kena faham benda ni. Ni yang sebahagian sahabat-sahabat Salafi kita tak faham. Apa Asy'ariyah menggunakan kalam seorang Kristian sebagai dalil? Bukan sebab kekristianan dia. Apa dia? Bukan Christian Prince. Mereka tak layak untuk kita berikan perhatian. Okay? Ada lagi banyak Kristian yang lebih terhormat. Ada banyak lagi yang lebih scholarly, ilmiah yang patut kita layan. Yang ini semua kita kata rascals. These are rascals that we should not entertain. Boleh tanya? Silakan. Ni saya baca soalan FB je lah ni, macam ada kaitan. Okey. Dia kata, bagaimana Ustaz kalau orang kata kalamullah itu adalah idafat tashrifi? Idafah tashrifi. Maaf. Sebutan. Dikatakan Ustaz, tolong explain dulu sebab saya rasa ramai tak faham. Ya, saya akan jelaskan. Okey. Ada yang tanya, boleh tak kita melihat dia sebagai satu idafah tashrifiyah? Maksud dia penisbahan, tapi bukan benda tu dilakukan secara langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi penisbahan berbentuk penghormatan. Contoh, wa nafakhtu fihi min ruhi. Kan Allah cipta Nabi Adam, lepas tu Allah tiupkan roh. Tapi roh tu, kalau kita lihat perkataan tu, ruhi, rohku. Kalau kita nak terjemah secara literal, roh aku tiup ke dalam Adam. Ni yang geng makrifat suka. Betul lah Ustaz, kita ni Allah ada dalam jiwa. Kita ni roh Allah Ustaz.
Ruh Allah yang harus dikembalikan kepada Allah, bersatu kembali. Apa salahnya ni? Wa nafakhtu fi min ruhi. Ulama kita menafsirkan dia sebagai idhafah tasyrifiyah itu. Ruh itu dinisbahkan kepada Allah sebagai kemuliaan. Sebagai kemuliaan. Contohlah kadang kita sayang seorang budak, kata ni anak saya. Kan? Bukan idhafah secara hakiki, tapi secara penghormatan saja, sayang. Itu mungkin mahabbah secara mahabbah gitu kata. Secara hubbi. Tapi idhafah secara tasyrifi, penghormatan. Ruh Allah yang ditiup kepada Nabi Adam, tunjukkan kemuliaan. Tapi bukan bermaksud hakiki itu adalah ruh Allah. Sebab ruh itu juga makhluk. Allah ciptakan ruh itu. Macam Baitullah. Kan? Rumah Allah, Kaabah. Ada kita kata Allah tinggal kat dalam tu. Kan? So, penisbahan rumah itu kepada Allah secara memuliakan rumah itu. Khalas. So, sahabat tu bertanya, boleh tak sifat kalam ini dipandang dengan pandangan begitu juga? Kalam secara lafzi itu kita nisbahkan kepada Allah secara idhafah tasyrifiyah. Boleh, bagi saya boleh. Maksud dia kita dengar sahabat kita baca Quran, kita kata ini kalam Allah. Okey. Kan? Faham Kita kata ini kalam Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa going to detail. Bacaan awak adalah awak punya, tetapi hakikat yang awak baca tu adalah kalam Allah. Tak perlulah, semua orang faham benda ni. Lepas tu nanti Syekh Buti, nanti kalau kita tengok Syekh Ramadan Al-Buti akan kata bahawa kontroversi yang berlaku tentang Quran makhluk tak makhluk zaman awal-awal Islam tu, dia kata benda ni tak sepatutnya berlaku. Dia pening kenapa isu itu timbul dan tak ada ulama yang bangkit menyelesaikan dia dengan cepat. Nanti kita dengar pandangan Syekh Ramadan Al-Buti. Mungkin ada pihak tak suka dengar benda ni. Kan? Sebab dia kata, takkan kalau macam tu Imam Ahmad punya perjuangan tu sia-sia. Bukan, tidak. Dia tidak bermakna Imam Ahmad punya perjuangan sia-sia. Tidak. Itu perjuangan yang besar, hebat, dan kita hormati perjuangan itu. Tapi Syekh Buti kata, sebenarnya ada penyelesaian yang mudah. Dan ada ejen-ejen tertentu yang menyuntik soalan-soalan ini. Nanti dia ceritakan siapa. Dan orang ni, kita baru sebut dia tadi. Maksud dia, geng-geng ni juga yang suntik benda ni. Nanti kita akan cerita. Okay? So, jawapan tu saya dah jawab. Soalan tadi awak nak tanya apa? Terlupa dah. Boleh tak kalau kita cakap yang, kalau kita maksudkan yang Allah kata roh aku tu roh kepunyaan dia, maksudnya roh yang Allah cipta. Itu saya kata tadi. Dalam sangat dia berfikir tu sampai terlepas apa dia cakap tadi. Betul lah tu, betul. Rohku tu dinisbahkan kepada Allah, dan roh itu juga makhluk. Kita tak boleh kata Allah ada roh tak? Tak boleh. Kita tak boleh kata Allah ada roh. Itu adalah penisbahan secara penghormatan sahaja. Khalas, kita ambil benda tu. Sebab kalau kita ambil secara literal, dalam Nabi Adam ada roh Allah. Itu bawa implikasi-implikasi yang berbahaya. Dan roh Nabi Adam tu didakwa sebagai pas-pas lah, kan? Sebab anak akan mengambil rahsia seorang ayah dia, ambil rahsia ibu dia. Tu yang dia orang siap kata. Saya baca buku Lepat, dia pernah cerita, tapi dia letak dalam bentuk fantasi lah. So saya tak boleh lah kata benda ni betul-betul berlaku, tapi saya boleh kata dia kemungkinan berlaku, dan dia sembunyikan di sebalik fiksyen. Dia kata dalam kisah tu, guru tersebut nak mengajar murid-murid dia tentang hakikat diri masing-masing. Guru dia ambil lilin, dan dia bagi semua murid-murid dia lilin, dan dia tutup lampu. Kemudian dia nyalakan lilin yang pertama. Yang lilin yang pertama tu, dia nyalakan lilin-lilin yang lain. Akhirnya bilik itu bercahaya. Lepas tu dia tanyalah, daripada satu lilin ini menghasilkan lilin-lilin yang banyak. Hakikatnya api yang awak ada tu juga api yang sama dengan siapa yang saya ada. Dan api yang pertama ini datang daripada Allah meniupkan rohnya. Jadi apa yang dia nak sampaikan kat situ? Roh Allah dibagi-bagi kepada Bani Adam. Ada halus lah. Dia tak sampai rumusan itu, tapi saya faham. Kan? Saya rasa orang yang percaya akan faham, dia akan bawa ke situ. Okay? Now, so apa kalam Al-Akhtal ni? Yang Kristian tu, yang digunakan sebagai hujah.
Sebab dia pakar bahasa. Kita ambil kepakaran bahasa dia je, bukan sebab dia Kristian. Bukan pasal tu. Orang Islam cakap ke, Sing cakap ke, Hindu ke, kalau dia pakar bahasa, dia memberikan syair ni, kita ambil. Dan lepas ni digunakan hujah daripada Sayyidina Umar juga. Daripada Al-Akhtal ni, innal kalama la fil fuad, sesungguhnya kalam itu ada di dalam jiwa. Wa innama ju'ila lisanu 'ala al-fuadi dalila, sesungguhnya lidah ini dijadikan sebagai penunjuk kepada apa yang berada di dalam minda. Okey. Maksud dia, orang Arab memang faham perkataan kalam ini boleh merujuk kepada sebutan dan juga boleh merujuk kepada the ideas that you have in your mind. Okey. Dan juga misal daripada kata-kata Sayyidina Umar sendiri, inni zawartu fi nafsi maqalatan, aku ada membentuk dalam jiwa aku ni kata-kata. Sayyidina Umar pernah kata macam tu. Maksud dia ada kata-kata yang dibentuk dalam jiwa. Maksud dia ada kata-kata dalam jiwa, ada. Kalam tak tu, kalam. Okay. Wa kathiran ma taqulu li sahibika inna fi nafsi kalaman uridu an adhkurahu lak. Banyak kali kita kata dalam hidup kita, aku ada something nak cakap dalam ni, tapi tak jadi kan? Atau nanti aku cakap. Ini orang Melayu pun ada, orang putih pun ada, orang Arab pun cakap macam itu, orang India pun cakap macam itu, orang Parsi pun cakap macam tu. Saya rasa it's across race, across racial lines. Okay, sekarang ni jawharul khilaf bainal mu'tazilah wa ahlus sunnah. Apa sebenarnya hakikat perbezaan pandangan antara Asy'ariyah, Maturidiyah dengan Athariyah dan Mu'tazilah? Okey. Iza alimta hadza, apabila kau tahu benda ni, fa'lam annahu qad thabata al-kalam lil. Okey. Allah berkata-kata, ini disepakati oleh semua aliran Islam. Mu'tazilah pun percaya Allah berkata-kata. Tapi perbezaan adalah pada perincian dia. Kerana dia datang melalui jalan tawatur. Thumma innal mu'tazilah, cuma beza dia, Mu'tazilah menafsirkan maksud kalam tu. Apa dia tafsirkan? Ia adalah suara-suara dan huruf-huruf yang Allah cipta di luar diri dia, di Lauh Mahfuz ataupun melalui kalam Jibril. Itu Allah cipta. Ia adalah makhluk, ciptaan Allah. Huruf-huruf tu, bila Jibril sebut kepada Nabi tu, itu adalah makhluk. Ya, Jibril mungkin dapat daripada Lauh Mahfuz ke apa, wallahu alam cara penyampaian kepada Jibril, itu juga makhluk. Allah ciptakan. Okey? Itu berbentuk makhluk. Ini pandangan Mu'tazilah. Wa minal ma'lum annahu hadith. Dan bila Jibril sampai kepada Nabi, itu memanglah hadith. Dia ada permulaan. Dia ada permulaan. Ini isu Quran makhluk tak makhluk ni. Okey. Kalau kata tak ada permulaan tu, bukan makhluk lah. Secara yang difahami umum lah. Okey. Kalau ada permulaan tu mesti makhluk. Mesti makhluk. Dan Mu'tazilah, dia tak isbatkan Allah ada sifat kalam. Dia tak isbatkan. Dia kata bila Allah berkata-kata tu, Allah maksud dia, kalau budak-budak dia yang pergi sekolah belajar akidah Mu'tazilah, dia tak perlu nak ajar murid tu bahawa Allah berkata-kata. Sebab benda ni maksud pada mereka maklum, Quran ni datang daripada Allah. Tapi dia tak kata benda tu sifat. Kita masukkan dalam sifat kalam. Okey? Jumhurul muslimin, jamaahirul muslimin, tapi kebanyakan umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah berkata, innana la nunkir hadzal ladzi taquluhu Mu'tazilah. Kami tidak menafikan apa yang dikatakan oleh Mu'tazilah. Tengok kami tidak menafikan. Cuma beza kami dengan mereka adalah kami menamakan itu sebagai kalam nafsi. Kalam lafzi. Yang sebutan tu adalah kalam yang berbentuk lafaz. Kalam yang berbentuk lafaz. Dan kami semua bersepakat bahawa kalam yang berbentuk lafaz itu ada permulaan. Ada permulaan dan ia tidak berdiri di dalam zat Allah Subhanahu wa taala, dengan zat Allah. Ghairu qa'im bi dzatihi. Ghairu qa'im bi dzatihi. Okay. Min ajli annahu hadis, sebab dia ada permulaan. Okay. Walakinna nuthbit amran wara' dhalik wa huwa as-sifah al-qa'imah bin nafs wallati yu'abbaru anha bil alfaz.
apa yang kami sabitkan untuk Allah Subhanahu wa taala adalah Allah ada sifat yang berdiri dalam zat Allah dengan zat Allah Subhanahu wa taala, yang mana makna-makna itu ada di dalam diri. Sebab dalam Quran Allah guna perkataan diri juga. Bila Allah berdialog dengan Nabi Isa, kan apa Nabi Isa jawab balik pada Allah? Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ya Allah, engkau tahu apa dalam diri aku, tapi aku tak tahu apa dalam diri engkau. So lafaz ini memang warid dalam Al-Quran ada. So Nabi Isa kata, aku tak tahu apa dalam diri engkau, engkau tahu apa dalam diri aku. So nak kata dalam diri Allah boleh, sebab memang ada istilah tersebut dalam Al-Quran. Okay. So apa yang kami pegang sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, ada makna-makna yang ada di dalam diri Allah Subhanahu wa taala, di dalam diri Allah Subhanahu wa taala, wallati yu'abbiru anha bil alfaz, yang mana ia diterjemahkan dengan lafaz, dan dia bukan sifat ilmu dan dia bukan sifat iradah. Kalam ni berbeza, dia bukan ilmu, dia bukan iradah. Dia adalah satu kemampuan yang berbeza. Sebab ada yang menggabungkan, ada kata ini semua termasuk dalam ilmu. Dan Allah berkata-kata ini semua termasuk dalam ilmu Allah. Kita pisahkan, ilmu Allah lain, kalam Allah lain, iradah Allah lain. Wa innama hiya sifatun muhayyi'ah. Dia adalah, ataupun muhayyi'ah, dia adalah satu sifat yang memberikan potensi. Li'an yukhatiba biha al-akharun ala wajhil amr awin nahi awil ikhbar. Ini adalah satu kemampuan mana Allah Subhanahu wa taala memerintah ataupun menghalang ataupun memberitahu. Tadullu alaihi al-alfazu wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala. Dan makna-makna itu diterjemahkan melalui lafaz, tapi sifat itu sendiri adalah sifat yang berbentuk qadim, yang tidak ada permulaan. Okey. So, kita Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, kita berpegang bahawa sebutan kita dengan Al-Quran itu adalah hadis. Dia adalah baru. Tapi kalam Allah Subhanahu wa taala itu yang kita baca, kalam itu adalah qadim. Okey? Sebutan itu adalah baru, tetapi kalam itu adalah qadim, dia tidak berpermulaan. Sebab we are talking about meaning. So bila orang tanya kita, oh Quran ni ada permulaan ke tak ada permulaan? Which one are you talking about? My recitation or al-kalam yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So kena be clear, which one are you talking about? Okay, kita memisahkan antara dua benda ni. Sebab apa? Sebab kalam ni bila disebut, dia ada aturan dia. Dia ada yang datang kemudian, ada yang datang dulu, ada yang pertengahan. So ini adalah sifat yang mustahil bagi Allah. Mengikut kerangka Asy'ariyah. Mengikut kerangka Asy'ariyah. Tapi kita tidak mengkufurkan orang. Orang yang tidak berpegang dengan ini, kita tidak mengkufurkan. Okey? Ni hati-hati. Sebab ada orang di ekstrim sangat dengan sifat 20 ni. Orang tak pegang sifat 20, terkeluar. Sesat. Tak. Itu bukan pegangan saya. Okay. Sebab sebahagian pandangan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari juga tidak dipakai oleh Asy'ariyah sendiri. So awak jangan ingat semua yang kita belajar ni, semua yang kita pegang ni adalah ajaran Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia adalah gabungan aliran Asy'ariyah. Dia adalah gabungan aliran Asy'ariyah. Macam mazhab-mazhab fiqh kita. Bila awak kata ni mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah tu maksud dia mazhab orang-orang yang berpegang kepada jalan ilmu ataupun metodologi istinbat Imam Syafi'i. Bukan semua pandangan itu pandangan Imam Syafi'i. Tidak. Ada Syafi'iyah yang tidak setuju dengan pandangan Imam Syafi'i sendiri. Tapi pandangan itu tidak dipanggil sebagai pandangan Syafi'iyah. Begitu juga Hanabilah dan sebagainya. Faham? So sama juga. Bila kita belajar akidah Asy'ariyah, dia bukan akidah Asy'ari seorang. Abul Hasan Al-Asy'ari seorang. Dia Asy'ariyah. Okay? Yang menggabungkan mereka adalah disiplin ilmu, disiplin istinbat mereka. Cara mereka memahami teks Al-Quran dan Sunnah. Okey. Di sinilah Mu'tazilah berpisah daripada majoriti umat Islam. Kerana mereka tidak menisbahkan kepada Allah sifat yang qadim dengan makna itu. Yang kita isbatkan tadi, dia orang tak isbatkan. So dia kalam nafsi tu,
Dia orang tak kata. Dia orang tak masukkan pun dalam sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia orang tak listkan. Okay? Tak list tak bermaksud tak ada. Bukan bermakna dia orang tolak. Macam kita dalam sifat 20 ada tak kita listkan Ar-Rahman? Tak ada. Adakah bermakna Asy'ariyah menolak sifat Ar-Rahman? Tidak. Sebab sifat 20 ni sifat-sifat induk yang kita percaya. You percaya 20 ni, you akan faham yang lain. Secara logical, you can derive to that conclusion. So dia adalah parti. Dia bukan bermaksud kamu menghadkan sifat Allah kepada 20. Ini kalam orang yang tidak faham akidah Asy'ariyah. Okay? Kadang-kadang yang mengkritik ni dia tak faham. Dia kena tanya dulu. Kami bukan menghadkan. Tapi ulama' cuba cari sifat induk. Sebab orang nak belajar fardu ain, berapa lama awak nak suruh dia duduk? Semua sifat Allah dalam Quran awak kena belajar. Bila nak habis? Kan? So dia kasih sifat induk. Dia faham Allah wujud, kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar. Cukup lah. Sampai habis tu cukup. Khalas. Dan fardu ain you, the minimum requirement for you to become a Muslim cukup. Bismillah, you can go and do your work. InsyaAllah kalau you meninggal sebagai orang beriman. You tak perlulah tahu salam. You tak tahu salam tu apa. Allah Assalam, tak tahu. Astaghfirullah. Orang Islam lagi ni. Kan? You tak tahu Al-Muhaimin, tak tahu maksud Al-Muhaimin. Tak. Cukup awak tahu Allah bersifat Al-Qadir. Allah Maha berkuasa. Secara automatik awak akan tahu Allah Muhaimin, Allah Maha membalas, Allah Al-Jabbar, Allah Al-Adil. Sebab Al-Qudrah tu umum. Berkuasa. Betul tak? Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Faqad qalu inna madlul al-ibarat alladhi atlaqtum alayhi ismul kalam an-nafsi raji'un fil haqiqah ila sifat al-'ilm. Dia orang kata begini. Kalam nafsi yang kau cakap ni, kalam nafsi, kalam di dalam jiwa tu, itu ada term lain. Dia kata term tu ilmu. So cukup kata benda tu ilmu, tak payah kata kalam. Ini pandangan dia Mu'tazilah. Kita tak boleh kafirkan Mu'tazilah sebab ni. Kita tak boleh kata Mu'tazilah sesat sebab ni. Tak. Bagi kami ini bukan isu besar sebenarnya. Bila Mu'tazilah kata macam ni, ini tidak kita kata dia bukan sesat sebab benda ni. Tapi Mu'tazilah adalah aliran, bagi kami adalah aliran sesat. Tapi bukan bermakna semua benda dia cakap sesat. Ni kena hati-hati. Batiniah pun sama juga. Sesat barat. Tapi tak ada orang akan kata semua kenyataan batiniah sesat. Okay? Agama Kristian pada pandangan kami juga telah terkeluar dhalin, sesat. Tetapi bukan bermakna semua ada dalam Bible itu sesat. Sama juga dengan kitab Vedas. Siapa yang berani kata setiap kenyataan dalam Vedas itu salah? Tak ada orang yang waras yang akan cakap benda tu. Okay? Kita kata ada kesesatan di dalamnya. Kesesatan yang banyak. Bukan bermakna tidak ada kebenaran langsung. Hati-hati. Ini juga argumen puak-puak yang nak mempertahan martabat 7 ni. Yang mengaku kata, oh yalah, ni datang dia Neo-Platonism lah. Tapi apa salahnya? Yang baik kita terima lah. Kan? Yang baik, yang tidak menyanggah akidah kita terima lah. Tak ada masalah apa. Kan? Dia tak faham benda ni, benda usul akidah. Usul akidah tak boleh ambil daripada orang lain. Khususnya bila bercanggah. Awak nak ambil fiqah mungkin daripada Aristotle. Mungkin ada ulama kata, kau punya pasal lah kan. Nak ambil fiqah daripada Aristotle tentang hukum hakam, tentang perundangan ke kan. You nak ambil pandangan dia sikit ke, nak belajar sikit. Okay. But apa hal kau nak pergi belajar akidah tahap tinggi? You kata tauhid tahap tinggi ni, martabat 7 ni. You nak pergi belajar daripada golongan yang kamu tak tahu dia mereka ni muwahhid ke bukan muwahhid, musyrik ke bukan musyrik, kamu tak tahu pun. Kan? So jangan guna argument, dia orang memang sesat tapi ada kebaikan, ada kebenaran. Hanya orang yang tidak waras sahaja yang akan cari sumber akidah mereka, nak belajar akidah mereka dan nak masuk campurkan akidah mereka dengan akidah golongan-golongan ini. Something is not right with your heart. When you really want this, kenapa nak ni sangat? Kenapa gila-gila nak bertahan martabat 7? Mati-mati nak bertahan Nur Muhammad. Mati-mati nak bertahan Muhammadiyah. Apa masalah jiwa kamu ni sebenarnya? Ini soalan saya. Dia bukan masalah pada keilmuan, dia masalah pada jiwa. Nak sangat benda tu dimasukkan dalam agama.